Okay, actually sebenarnya dia tak nak buat kat awak. Dia nak buat kat mak awak. Ada benda tengah bergayut dekat kepala adik Sir. Dia cengkam pakai tangan dengan kaki dekat kepala adik Sir supaya meletup. Dia tanya, mana Nina dengan anak-anak? Ni bilang. Oh, dia tak nak datang sebab yelah ustaz tak kasih datang sebab yelah kau kan berumur dengan kita orang. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya Hizman Huzi dan kita tidak keseorangan dekat sini. Tapi pertama sekali sebelum kita kenalkan guest kita pada hari ini, Aziz tak beritahu lah. Inilah setup studio baru Hiz. Berikan tepukan. Ya, aku nak cari applause kat sini. Ada applause, mana applause? Aku rabun. Tepukan. Sungguh meriah. Shock sendiri. Okey lah. So dalam kali ni Hiz memandangkan dah ada setup podcast yang macam ni, maka dengan itu Hiz akan panggil beberapa kawan-kawan Hiz untuk bercerita apa-apa sahaja kisah tentang kehidupan mereka yang menarik sahaja. Ya, yang menarik saja. Saya memperkenalkan kepada anda, dengar suara dia kan. Memperkenalkan kepada anda, ini dia Papayin. Kalau you all follow TikTok, wajah dia selalu ada memarahi orang-orang berkenaan tentang takaful hibah segala lah. Ya. Bila babak gitu. Perkenalkan diri Papayin. Hai, Assalamualaikum. Saya Azrin Adnan. Okay, nama pentas nama media sosial platform saya adalah Papayin. Papayin. Okay, biasa orang panggil saya Ayin lah. Papayin tu sebab anak buah saya panggil. So kita letaklah nama Papayin tu lah. Satu Malaysia anak buah. Ya, gitu. Satu Malaysia anak buah panggil Papayin. Makanya dengan itu kan. Okay, so kita, apa yang paling menarik sekarang kita nak berborak berdua, buat podcast macam ni kan. Dan kira-kira lah, kalau kita nak buat sesuatu yang macam first episode je dah pop macam tu kan, adalah kisah seram. Kan aku tak tahulah kenapa orang Malaysia ni tahyul sangat, tapi dia memang suka kisah seram. Dia suka kisah seram. Tapi bila realiti tanya, tak kot, tak wujud benda ni sekarang, tapi suka dengar. Faham tak? Dia, benda tu macam pelik. Suka dengar. Tapi bila realiti berjadi pada dia, no ni tahyul ni, tak mungkin lah, tak ada 2024 benda-benda macam ni. Tapi suka dengar cerita tu. Kau cakap macam tu. Hakikat sebenarnya sekarang ni artis-artis yang muda-muda apa semua ni, semua pakai susuk tau. Bukanlah semua, ada yang pakai susuk tau. Semua macam tu je aku pukul rata semua orang. Lepas tu artis yang macam dia rasa dia baru, dia akan macam taklah. Macam kau artis macam tu. Tak, ada yang macam tu. Siapa yang bercerita? Of course lah, kakak-kakak makeup artis apa semua. Lepas tu ada How juga. do they know? Yelah, tak, masalahnya kita orang ni kalau dekat makeup room, kita orang ni siapa yang makeup kita orang kan, lepas tu ada rakan artis kat sebelah kan, kita orang kan berborak macam biasa tau. Seolah-olah macam ada berus tu melayang dekat muka kau. Faham? So kita bercerita. Seolah-olah tiada makeup artis kat situ. Yang makeup artis ni mendengar. Haruslah mendengar. Maka dekat situ bilik makeup itu adalah bilik menyampaikan. Faham. Kepada dia makeup tutup pori kau, telinga dia tak tutup. Aku tak nampak pun dia pakai benda headphone ke benda, tak ada kan. Tapi itu sebab tu kita boleh dapat tahulah kisah-kisah artis. Tapi tu nanti episod lain Hiz akan jemput orang-orang dalam industri. Dia bekerja bahagian drama department. Itu insya-Allah kita Hiz akan panggil dan kita akan sebarkan. No wonder ada kawan-kawan ada cakap macam ni. Dia kata dalam industri tempat yang paling bahaya yet paling banyak you akan dapat cerita adalah di bilik makeup. Ya, sebenarnya sebab yelah kita orang ni dekat bilik makeup macam buat cerita, macam bercakap, macam seolah orang berus tu terbang gitu je. Faham? Ya, macam tak wujud lah orang yang padahal orang tu lah, itulah manusia. Dia manusia juga. Tapi betul, tapi tak semua makeup artist macam tu ya. Ada je makeup artis yang suci lagi murni seperti minyak masak ya. Ada. Bila 2 kali baru cukup syarat. Okay. So of course Papayin dekat sini dia akan menceritakan kisah seram dia. Tak tahulah aku nak namakan episod dia apa. Mungkin ni lah, kan Hiz ada Uncle Sister. Mungkin episod ni kita gelarkan sebagai Angker ke. Sebab kita tak tahu lagi kan. Tak tahu lagi. I pun macam Angker ke cerita aku ni. Kan. So tapi disebabkan kita ada macam pet baru ni apa, sebab aku nak test lah. Selamat datang dalam segmen ada okey. Angker ke. Seram kan. Selamat datang dalam segmen Angker ke. Tak, dia macam ini lagi seram daripada yang punya cerita ke? Ya ke? Tapi okay, so basically kisah dia adalah tentang keluarga. Okay, so I serahkan kepada you lah. Aku rasa panjang sangat intro kita tadi. Go ahead.
Okay. First of all, dalam keluarga saya ni, kita orang bukannya macam tak percaya, tapi kita orang lebih kepada macam like mungkin bukan nak percaya kepada perkara-perkara mistik, of course, sebab daripada kecil memang duduk rumah yang memang ada lah benda semua. Okay. Tapi kita tak nak cerita pasal tu. Kita nak cerita pasal tentang bila one day ni, which is dia jadi more than 10 years ago, okay, daripada dalam family. So family saya ni nak kata perubatan yang tradisional ni sangat jarang. Macam kita rasa macam tak mungkin. Itu adalah last resort yang kita akan cari. Contoh macam kalau kau sakit ini, maka perubatannya jumpa doktor. Aku sukalah orang-orang macam you all ni. Sebab kalau tidak, nanti dia akan jadi macam apa tahu. Engkau berhenti tak berhenti batuk lah benda semua. Benda orang pertama kau jumpa bomoh. Betul. Rupanya macam jin sebenarnya tengah jentik tekak engkau. Tak macam tu. Kan? Kita nak macam tu. Padahal engkau tersalah makan semalam. Betul. Sebenarnya. Tapi maksudnya itulah. So bila kita dah buat rawatan, maksudnya pergi hospital, klinik, jumpa specialist apa semua, tak jalan, barulah resortnya adalah itu. Kan? Itulah dia. Kalau betul-betul kita dapat apa dia ini apa benda sakit dia apa, doktor pun tak tahu apa, kemudian baru pergi situ kan. Dan doktor pun suggest benda yang sama. Maksudnya macam we cannot detect anything. So I think suggest maybe you should try to conservative traditional punya. So that's what happened in your family. Yes. Siapa yang sakit ni? Okay, kakak saya. Okay, actually dia macam ni, starting daripada kakak saya balik Melaka, rumah lah. And then dia balik semula ke Shah Alam, which is lepas dia balik rumah family kan. And then balik Shah Alam. Esoknya dia kerja. Okay. Tiba-tiba kaki dia like macam ada bintik-bintik merah. Okay. Macam dia gatal bintik-bintik merah. Then my mom suggest untuk pergi jumpa doktor. Nak ambil ubat apa semua. Yang menjadi satu macam, kenapa yang benda jadi? Sebab dia like tiba-tiba satu, bila sampai klinik, gatal-gatal tu hilang. Dan kakak saya macam dia nak buktikan kaki dia sakit, faham tak? Dia selalu macam tu kan. Kalau handphone kita rosak umpamanya kan, kita hantar pergi kedai, tiba-tiba time tu boleh. Biadab betul phone tu. Tapi kita pun macam sebab dah sampai, kita kena explain. Kan, why you are here. Lepas tu macam doktor tu pun katalah macam maybe dia macam tak selalu dan mungkin ada terpegang something ke apa. So doktor pun bagilah ubat krim, bagi ubat anti-alahan lah. Yes, macam tu. Masuk kereta, gatal balik. Habis tu kau patah balik masuk klinik tu? Tak adalah, sebab dia dapat ubat. Okay, and then benda tu berlarutan selama beberapa minggu. Daripada dia bintik-bintik merah, okay, dia berkembang menjadi bintat-bintat merah. Bintik-bintik merah dengan bintat lain. Macam bintik dia titik. Okay. Bintat dia jadi besar. Dia jadi macam gigitan nyamuk. Yes. Yang menggelembung sikit. Tapi banyak. So my sister yang kecil, adik yang bongsu tu, dia tak boleh tengok benda yang typophobia tu. So bila dia tengok gambar dalam grup tu, dia akan garu kepada dia. Gatal lah sebab dia tak boleh tengok. So my sister tak tengok. Tapi bila I tengok macam okay, tak apalah, maybe allergic. So dia pergi hospital pula. Sampai hospital, bintiknya ada, gatalnya tak ada. Tidak gatal lagi. Tapi doktor pun macam suggest, maybe this is memang allergic yang teruk. Tanyalah makan apa benda semua. So macam rawatan tu adalah rawatan soal siasat, which is consultation dengan doktor. Tapi nothing happen. Maksudnya dia tidak ada apa-apa orang kata penyelesaian. Okay. Sorry. Minum dulu. Kita minum dulu. Ada suara lain. Kita minum dulu. Aku memang suka sebab ada benda baru kat sini kan. Pengumuman kepada sesiapa yang tertinggal anak, dia berjanggut lah. Anak berjanggut. Okay. So kita sambung. Ding. Okay. Bila dah habis jumpa consultation doktor apa semua, kita orang keep update lah dengan kakak. Sampai satu hari ni, daripada bintat merah tu, dia jadi macam lebam-lebam biru. Macam kena belasah. Macam kena belasah. Tapi yang pelik, dia punya bintat yang dah jadi biru tu, dia hanyalah di kawasan bawah lutut sampai buku lali je. Belah kaki? Dua-dua belah. Daripada lutut sampai buku lali sahaja. Okay. Bila dah jadi macam tu, I yang cakap. I cakap macam ni. Aku rasa macam tak sedar hati. Apa kata kau try jumpa ustaz? Okay. And then dia pun buat appointment dengan Darushifa.
Okay, First Darushifa is okey lah. Darushifa. Sebab setengah orang nak kena bagi pesanan jugalah dekat sini. Setengah orang jumpa orang tak siapa-siapa. Yang tak Lepas tu masuk-masuk tu dia suruhnya orang tu makan kaca, tetak parang apa semua. Kau ni belajar silat ke apa hawau? pasal yang perubatan ni kan, ada satu jumpa yang kelakar. Kita kan cerita. Ah. Okay. Tapi kita cerita dia yang serius ni lah. Oh Okay. nak serius dulu. serius. Kalau yang kelakar tu sekejap je kan. Sekejap Kelakar je. tu sekarang. Yang kelakar tu sekarang. Okay. Sebelum lepas jumpa Darushifa tu, okay, yang Darushifa kita sambung lagi. Okay, yang kelakar ni best. Masa jumpa yang pengubat apa kita panggil? Peramal perubatan macam itulah. Pengamal perubatan. Okay, pengamal perubatan ni jumpa dia. Dia suruh bawa Yang dia, bukan Darushifa. Bukan. Dia yang pelik-pelik ni. Dia suruh bawa serai, batang serai tu. Lepas tu dia suruh bawa air apa entah dalam botol apa semualah. Adalah beberapa perkara Air dia bawa. embun Tak tahulah. Tapi masa tu sebab tak ikut. So macam ini my sister punya experience lah. So my parents bawa. And then dia cari dia berubat tu adalah dia macam scan kakak air tu semua kan. Dia kata okay ni benda tompang semua tu. Okay, biasalah tu kan. Okay, lepas tu dia suruh minum air tu sekaligus. Mampus. Dia suruh minum air tu Satu sekaligus. air 1 liter tu. Dia suruh minum sekaligus. Okay, lepas tu sebab dia nak susu kot. Rasa susu lah. Lepas tu minum, dia expect untuk kakak air muntah. Okay. Okay, betul susu. Rasanya susu. Okay, dia nak expect kakak air muntah. Kakak air pun minum teguk-teguk. Tak muntah-muntah. Penggemar susu pula. Ya, lepas tu macam dia kata kalau muntah ni maksudnya benda tu memang keluar. Kita akan selesaikan hari ni juga, dia cakap. Okay, lepas tu dah minum tak muntah pula kakak aku. Member pula suka minum. Member pula memang penggemar susu. Lepas tu? Okay, lepas tu tak muntah. Tak muntah. Okay. Apa tujuan serai tadi? Nak buat jolok dalam mulut. Jolok mulut kasih muntah. La ilaha illallah. Tak, masalahnya bomo tu pun satu hal. Yang kau ni cuba aku bagi kau 1 liter air. Lepas tu aku jolok mulut kau dengan serai. Muntah tak? Dan kakak air muntah. Lepas tu macam yes dah keluar. Tapi jumpa yang bukan-bukan ni sebelum Darushifa lah. Selepas Selepas maksudnya Darushifa. macam sebab Darushifa kan dah settle. Maksudnya kakak air balik Melaka. So macam ni kita orang jumpa pelbagai choice. Lepas tu yang ini kawan bapa air lah punya kerja. Macam tu. Rasa kawan bapa air kot. Tapi yes kawan. So dia punya kerja. Lepas tu tak habis kat situ. Okay, dah muntah. Dah muntah. Okay. So kita kena buat perubatan ni dalam 3 kali. 3 kali ke berapa kali entah. Tapi berkali-kali lah. Okay, nak buang benda ni saya boleh tolong buang. Nak buang kena buang dekat sungai. Sungai yang memang mengalir. Kau kena jolok serai kat tepi sungai ke? Bukan. Macam masukkan dalam botol. Dia dah masuk dalam botol dah. Kan dah muntah. Dah muntah dah masuk botol. Dah masuk botol. Lepas tu nak pergi buang kat sungai. Sungai yang mengalir deras. Kat mana? Sungai area kat utara. Kalau nak suruh dia buang boleh. Bayar RM5,000. Mampus. Pergi sini. Sebenarnya dia cakap macam ni. Boleh kalau saya yang tolong semua. Okay, dia punya pengeras dia 5. Lepas tu ayah saya, kalau 500 okey lah. Tak, RM5,000. Okay. Dia macam tu. So macam merepek lah kan. Lepas tu macam bincang. Memang perbincangan itu membuatkan kakak I marah. Sebab macam dia dah memang tak logik dah. Dia memang problem dah ni. Okay, so masa tu pula I tak ada. I rasa kalau I ada, situasi dia akan jadi berbeza. Tak, kau kan jolok serai tu bukan kat mulut tang lain. Mesti ni aku jolok mulut kau. Kalau keluar muntah kau problem. Kan? Okay, so macam bila dah habis isu itu memang tak jadilah. Kira macam bapa I yang ambil inisiatif sendiri untuk pergi buang benda semua tu. Okay, tak baik juga. So sampailah kita orang jumpa. Okay, nak cerita balik Darushifa tu. Patah balik Darushifa. Okay, patah balik Darushifa. Okay, macam kita orang tahu ini adalah buatan orang. Ketika di mana bila jumpa je Darushifa, kakak I buat appointment, jumpa dengan ustaz tu. Ustaz tu kata, ustaz tu tulis istighfar. Lepas tu ustaz tu kata, betul tak suka dia dekat awak. Macam tu. And then kakak I macam tak percaya. Sebab yelah, kita orang memang jarang tahu benda ni secara realiti. Tapi tidaklah tak percaya. Kakak I just macam entah-entah tak. Macam tu kan. Masa kakak I takut. Kakak I je ni husnuzon lagi. Macam ni tak. I tu macam shoot pap buat. Macam tu. Member pula perengus. Perengus. Memang baca pula memang Tamar Jalis. So bercakap bersama. Tahu tak Tamar Jalis tu siapa? Tamar Jalis. Explain.
Tak Majalis tu Apa jin? Siri bercakap dengan jin. Kalau siapa pernah tahu Tak Majalis dan pernah baca all the series, you will know. Dan pernah jadi macam telemovie juga. Yes, betul. Pernah jadi telemovie. So macam siapa yang pernah tengok, lama cerita ni. So banyak cerita dia macam Mastika bersih video. Okay. So baguslah Tak Majalis tu. So macam disebabkan I baca banyak, my mum pun baca banyak, kita orang aware. Kalau rasanya kalau ikut bapa I tak percaya sampai hari ni. Orang buat dia tak percaya sampai hari ni. So bila my sister pergi, tapi yang jolok serai tadi tu dia percaya tiba-tiba. Tak tahulah kenapa. Sebenarnya kalau macam bukan batang serai pun, kalau kau buruk gigi pun tumbuh dah juga. Kan sebenarnya dia ada elemen-elemen tanah. Ada tanah macam nature kan. Serai. Bila dengar macam serai. Apa kau tak ambil batang mangga? Kan pohon rambutan kan. Ni biji rambutan tu buang buahnya, telan. Kan sekali keluar apa? Mangga susu. Rambutan susu extra jos lah. Jos lah tak berapa asid perut. Bodoh. Okay. Itu aku cakap. Segmen ni aku tak tahulah. Ni segmen itulah. Itulah. Tu macam okay. So yang Darul Shifa ni okay, bila ustaz tu bagi tahu, bila dia check scan apa semua, dia kata okay, awak terkena santau miang buluh. Santau miang buluh nama dia, spesifik lah. Yes. Okay. Santau miang buluh ni cara dia diberi adalah dengan taburan atau sebaran angin. Maksudnya dan santau miang buluh ni dibela tau. Dia boleh simpan. Aku boleh take it seriously lagi sebab benda ni datang daripada Darul Shifa. Kalau lain-lain aku tak boleh take serius. Betul. Sebab macam bila kita dengar daripada orang lain, orang lain bagi tak spesifik. Betul. Tapi bila Darul Shifa ni dia bagi spesifik. Yang tak spesifik tu, engkau kena ni. Kau kena. Buat sini batang serai. Kan tak habis segi isu ni. Tak habis. Batang serai tu memang aku dendam sampai hari ni tau. Sebab aku tak kenal siapa dia. Okay. Nanti I akan masuk sikit lagi dekat bahagian penghujung cerita yang serai tadi tu. Sebab ada isu juga. Okay. So dekat Darul Shifa ni baru dia bagi tahu berantai kisah kau ni. Berantai. Ya Allah, berantai. Sebab cerita ni 2 tahun. Oh ya ke? Cerita ni 2 tahun. Kakak I pulih after 2 years. Kesiannya. Kakak I mengandung bila pergi klinik tak ada janin tu. Faham tak? Macam benda tu makan. The heck? Okay, tak apa nanti. Okay, cerita itu nanti. dulu satu-satu. Jangan cerita kau. Okay. Tak apa. Boleh. Okay. So bila Darul Shifa cakap macam tu, dan barulah kita orang faham santau miang buluh ni dia boleh simpan dalam tin, dia boleh banyak dan dia boleh beranak. Dan dalam tin tu maksudnya miang buluh yang macam dihiris. Miang buluh tu kan yang macam daun-daun bulu-bulu tu kan. Dia macam ambil dan simpan. Dan benda tu bila dia dah baca something, dia memang akan banyak. So in order untuk orang yang menyimpan tu buang, dia kena terbangkan. Maksudnya macam lepaskanlah. Tapi bila dia lepas tak ada motif, kesian orang yang kena, betul tak? Sebab tu dia kena cari orang yang dia memang dendam. Tak suka untuk bagi. Okay, so itulah yang Darul Shifa cerita basically lah. And then bila kena, sebenarnya Darul Shifa cakap macam ni. Okay, actually sebenarnya dia tak nak buat kat awak. Dia nak buat kat mak awak. So sebenarnya mak imam yang sepatutnya kena. Terkena. Okay, taburan benda tu adalah memang dekat seluar kerja my sister. Okay. Dia ingat tu seluar my mum. Sebab baju yang dah sidai kan kita angkat masuk dalam bakul. Betul. So kakak I pula, dia masa tu dia nak tukar baju, seluar tu dia angkat, dia letak dekat atas bakul tu. So dia nak pakai balik, dia nak bawa balik lah. Sebab dah basuh. Seluar tu dah basuh, dia letak dekat bakul tu. So dia nak bawa balik. So yang tabur tu dia ingat tu seluar my mum, dia tabur lah. Jadi kalau orang dengar ni, orang mesti tanya macam mana dia boleh masuk rumah. Kan? Okay. Actually aku nak tanya benda tu. Macam mesti ada satu waktu yang mana dia datang ziarah rumah. Ya ke? Ya. Dan dia adalah rapat lah. So macam, tapi sekarang dah tak rapat lah. Ahli keluarga lah ni. So macam let's not bagi tahu siapa. Tapi the main thing adalah memang family member yang orang kata sebenarnya rapat tapi sudah tidak lagi. Yelah. Dan benda ni macam menghantui kami lama, more than 10 years. Dan my family tak bagi cerita sebab masa tu memang tengah crucial benda semua kan. Tapi like now, I think this kind of story memang menjadi awareness dekat orang lain. Sebab ada orang yang cakap macam, family aku takkan buat macam ni. Babe, RM1 pun boleh bergaduh. So macam itulah isunya. Jadi kalau you kata family you rapat dengan yang orang you rapat ni apa semua, kenapa tiba-tiba? Dia ada satu isu yang triggered.
dia trigger tentang perhubungan. Maksudnya macam ni cerita tentang anak lah sebenarnya. Macam cerita dia kalau I nak cerita penuh nanti macam kantoi pula. Jadi faham. kita ambil satu macam hint adalah dia ada beberapa isu tentang perhubungan keluarga, penceraian anak beranak dan ketidakpuasan hati apabila kami tidak menyokong mereka. Macam tu. So macam ayat dia mudah je. Aku nak keluarga I rasa, dia nak keluarga kami rasa apa yang keluarga dia rasa. So dia nak ada perhubungan tu putus dan bercerai. So sebenarnya macam sebenarnya dia nak bagi my mum dengan my dad bercerai. So itulah isunya. Dan ketika kakak I kena benda tu, tahu tak kakak I dia akan benci gila tengok suami dia pada waktu maghrib dan isyak. Lepas waktu asar kakak I akan gatal gila dan memang kena spray air yang Darushifa bagi. So macam benda tu berlarutan selama lama, berbulan-bulan. Lepas tu macam dapat anak tak boleh, tak ada. So after 2 years nak masuk 3 tahun barulah dapat anak buah yang pertama tu. So bila you bercerita ni ada rasa sakit dekat dalam diri you. I dapat rasa benda tu. So kenapa you betul-betul rasa sakit sebenarnya? Maybe because kau tak sangka orang tu akan buat macam tu kat kau. Sebab memang benda tu pedih macam babi kan. Pedih gila. Pedih sebab dia macam tahu tak rapat tu macam rapat yang macam memang tidur sekali sama-sama tapi it happen tu macam sebab tu I memang sampai hari ni ada trust issue dengan sesiapa pun. So macam dia ini macam pengkhianatan level teratas lah untuk pada diri kau lah. Ya, sebab untuk kau bermain bomo atau memain benda yang menduakan Tuhan ni, dia kena ada satu confident level yang sangat tinggi tau. Dan aku tak sangka kau ada confident level itu. Itu kau. Pada aku pula untuk kau gunakan bomoh dan juga sihir ni kau perlu ada level kejahatan yang tinggi. Tapi pelik sebab I rasa I dah jahat tau. I rasa mulut I dah jahat. I rasa I dah jahat dah perangai I. Tapi aku tak sangka macam wujud rupanya manusia yang lagi jahat dari aku. Macam tu. Dan dia benda tu menyakiti keluarga you kot. Tu yang rasa ekstra sakit. Betul. My sister lepas jumpa Darushifa tu dia bila bagi tahu dan dia bagi tahu macam mana cara untuk ubat. Okay. So bila dia bagi tahu cara nak ubat tu, kalau siapa-siapa yang pernah kena santam yang buluh, okay, dia punya cara adalah in order untuk you keluarkan yang buluh tu dari badan, untuk orang yang memang kena, you kena buat posisi merangkak. You kena ulang balik. Okay. Cara nak keluarkan yang buluh tu dari badan you, you kena buat posisi merangkak. Okay. Macam merangkak lah. So stay di bawah badan you, letakkan kertas warna hitam. Okay, biasa senang kertas karbon lah. Tapi sekarang kan banyak kertas hitam. Letakkan di bawah. Kenapa kertas hitam? Sebab masa nak keluarkan tu posisi merangkak dan ustaz tu suruh bawa beberapa helai daun nangka. Bukan serai ini Darushifa Darushifa. Bukan serai bukan. Tak ada. Dia tak ada jolok tau. Tak ada. So bawa daun nangka beberapa helai. Kemudian ada ayat dia. I tak ingat ayat dia apa. So sambil ustaz tu baca, kakak I buat posisi merangkak. Di bawah ada kertas hitam, kertas karbon. Dia baca sambil ketuk belakang badan kakak I, berterabur yang buluh tu jatuh. So tujuan kertas hitam tu adalah untuk bagi tengok. Nampak. Bagi nampak. Itu je sebenarnya. Ibaratnya macam tapi ibaratnya macam kalau kita nak korek-korek telinga, kita naklah tengok. Betul. Ibarat macam tu kan. Dia nak bagi kakak I percaya yang benda ni betul yang buluh. Macam tu. Sebab kakak I ada satu skeptical issue juga. Macam kan dia kata macam tak mungkin lah aku kena. So di bahagian Darushifa juga aku rasa untuk mengelakkan fitnah kepada dia. Betul. kan. Macam tak ada menipu, tak ada macam saya saja reka cerita. Dan benda tu memang kakak I terus percaya waktu tu lah. So dan syarat dia pula you kena dah habis tepuk tu. Itu bukan sekali memang banyak kali kena buat sebab orang keep hantar. Dia akan keep hantar berkali-kali. Ya, sebab dia tahu kita berubat. Dan dia akan keep on hantar lagi. Tak, kejap. Cara dia menghantar adalah ketika dia datang menziarah. Maksudnya dia berziarah berkali-kali. Kan saya cakap tadi benda tu beranak. Beranak dalam badan. Yelah, dia makin membiak lah. Dia tak stop kat situ. Tapi dia membiak contohnya dalam longgokan baju tu, dia tak kena pada ahli keluarga lain pula. Kita nak masuk cerita ni. Okay. So bila kakak I dah buat benda tu, ustaz Darushifa beritahu macam ni, boleh tak kalau you suruh family you juga buat, tapi caranya lain. Sebab family you I rasa kena tempias. Betul cerita dia. Macam mana cara nak check you kena santam yang buluh atau tidak? Tahu tak selotip yang kita balut kotak? Yang warna coklat tu. Warna coklat. Yang tu tahu. Sebab itu macam you boleh nampak
Kalau warna Lucina macam ni nak nampak kan? Okay. Betul. Ambil selotip tu, you tampal belakang badan you, and then you cabut. Kalau belakang sakit belakang badan. Tampal, cabut. Cabut dengan laju tau, cabut. Kalau sakit tu bulu roma, tak sakit ada bulu, tu memang bulu. Oh, okey. Oh, faham. Kalau tak sakit tu ni lah. So, I pula yang skeptical sekarang ni. Ya ke? Okay. My mum buat kat my dad dulu. Kurang. Okay. My mum buat kat I. So, my mum buat kat I. Tampal, cabut. Sakit tak? Tak rasa apa, babe. Tapi penuh bulu macam kapet. Tapi padahal yang selotip kotak tu kuat tau. Gam dia sakit tau. Ya. Sebab tu dia suruh pakai selotip tu. So, cabut. I macam, sakit ke, Rin? Tak rasa apa. Just macam rasa orang cabut benda. Tapi penuh macam kapet. Kenapa? Lepas tu tanyalah, kalau kena, kenapa tak sakit? Okay, lepas tu Ustaz tu kata, sebab bukan you sasarannya. Tapi tempias tu ada. Maksudnya tapi kalau lama-lama sakit juga kan. So dia kata maksudnya macam dalam family ni, kalau yang ini tidak berjaya, maka sasarannya akan bertukar. Tapi dekat you dah ada kan. Senanglah isu dia. Macam tu. So lama-lama my mum buat 7 kali. Kali ke-7 baru I menjerit. Sakit. Maksudnya dah roma lah. Bayangkan betapa tebalnya kan. 7 kali, babe. Kali ke-7 baru cabut I rasa sakit. Dekat bahagian mana? The whole of your back ke apa? Whole back. Semua. Lecehnya. Memang leceh. Tapi memang kena buat. Hari-hari buat. So kita orang buat dalam 3-4 hari macam tu lah. Tapi my sister banyak kali. Sebab dia memang kena buat penuh. Sebab dia memang teruk. Dia punya kat bahagian kaki saja ke? The whole body ke? Kaki saja. Kaki saja. Kaki. Lepas tu yang selotip tadi tu, you kena gomol-gomol, balut dengan kertas surat khabar, you kena bakar. Maksudnya kalau kakak you kena, lepas tu you kena selotip kotak. Dia tepuk-tepuk je dah terkeluar. Maksudnya memang banyak gila weh kat kaki dia tu. Dan macam masa tu pula memang perubatan tu macam terhenti sebab I don't know what happened. Sebab kakak I tak ada masa kan macam tu. Benda tu berlanjutan sampai kita orang itu yang masuk bila balik Melaka, bapa I bawa jumpa ustaz ni, bawa jumpa pengamal ni. Betul. Sebab dekat Darul Shifat tu macam yelah dia kena konsisten. Tapi kakak I tak boleh pergi konsisten, dan macam kita cari alternatif lain. Itu yang macam dia merepek. Okay, kita kembali pada yang Jolok Serai. Okay. Apa lagi si dia ni buat ni? Balik tu kakak I teringat dekat dia setiap hari. Tidur mimpi. La ilaha illallah. Dia pula hantar benda baru. Si Serai ni. So kakak I macam angaukan dia tau. Pula dah. Lepas tu memang terus bawa pergi jumpa ustaz lain. Berubatkan tu dulu. Untuk hilangkan angau tu dulu. Bodoh. Lepas tu dah settle, barulah jumpa ada seorang ustaz ni. Ustaz ni dulu dia bersama dengan Darul Shifa. Tapi disebabkan macam dia sama-sama belajar benda semua, tapi disebabkan dia ada ideologi yang berbeza. Okay, sebab macam contoh Darul Shifa ada certain benda yang restrict. Yelah company dia ada restriction. Tapi ustaz ni dia macam tidak bersetuju dengan restriction itu. Sebagai salah satu contoh, Darul Shifa tidak akan bagi tahu siapa yang buat. Memang takkan bagi tahu langsung. Ustaz pun memang takkan bagi tahu. Waktu yang awal-awal yang dia nangka tu tak tahulah. Tak tahu. Ya ke? Tidak tahu siapa. Kita orang tak tahu pun, family ke kawan ke tak tahu. Memang tak tahu. Dia just datang untuk berubat sahaja. Ayat yang Darul Shifa tu bagi tahu hanyalah dia betul tak suka kat awak ni. Itu je. Dia takkan cakap siapa. Cuma macam perjalanan cerita dia adalah kita orang yang assume. Kan tabu benda semua kan. Of course macam mestilah orang masuk dalam rumah. Kan? Takkan pula tiba-tiba orang nak tabur kat mana-mana luar kan. Tiba abang betulkan aircon nak tabur kat situ. So benda tu jadi fitnah sebab kita orang assume orang. Yelah. Jadi bila dah balik Melaka, jumpa dengan seorang ustaz ni, which is direkomendkan oleh seorang yang memang berubat juga dengan ustaz tu dan baik. So jumpa dengan ustaz tu datang rumah. Nak jadi cerita, ustaz datang rumah, dia berubatkan kat my sister ni adalah ketika masa kakak I memang dah nazak dekat Shah Alam. Yang kakak you yang tengah sakit nazak. Dia macam like nazak tu memang nazak yang tahu tak, kaki dia dah memang biru habis dah. Dah hampir ke gangrene dah. Dan macam kakak I memang dah tak boleh nak ni dah. Macam mana kita orang boleh bawa kakak balik Melaka. Masa tu pukul 11 malam. Pukul 11 malam I dapat text from my sister. And I dapat voice note dari dia. Dia menangis-nangis dengan suara yang tergetar-getar. Dia kata, aku dah tak tahan. Maafkan salah silap aku. Sampaikan salam pada mama ayah. Kalau aku tak survive, doakan aku benda semua. So macam masa tu. Time tu dekat hospital, dekat Shah Alam. Dekat rumah. Dekat rumah. Kita orang kat rumah.
So masa tu dia dah text bagi bos nak semua. I buka dekat my family. Pukul 11 malam kita orang bersiap terus gerak pergi Shah Alam. And masa tu kakak I dalam bilik. Abang ipar I dah tutup kakak I pakai kain batik. Maksudnya macam dia tak boleh pakai baju dah. Maksudnya macam punyalah sakit. Dia dah memang tak tahan. Waktu tu my mum masuk dalam bilik. Waktu ni lah I nampak macam like my mum tak bercakap. Dia lap badan kakak I sambil dia menangis. I tak pernah nampak my mum macam tu. And I dengan my sister dekat luar, kita orang nangis kat pintu. And bila my mum keluar dari bilik, my mum, masa tu kita orang dah tahu siapa tau. Dah tahu siapa. Ustaz tu dah beritahu dah lah. So my mum dia marah my dad lah sebab my dad tak percaya. So masa tu my mum cakap kalau anak kita dah tak ada, ni semua sebab awak. Itu. So masa ni memang sedih. I nangis teruk sebab kalau katakan dia sakit, memang sakit normal atau accident, we can accept. Kita boleh tapi ni orang buat tau. Ni orang buat. So orang buat tu pula kita tahu siapa. So that was the moment yang I rasa if I lost my sister, aku memang akan pergi rumah kau. Macam itu. So from that moment memang terus bawa my sister balik Melaka, suruh ustaz tu datang rumah. So bila ustaz tu datang rumah, dia ubatkan bersemua consistently, non-stop. Dan my mum cakap, you jangan masuk campur. My mum cakap kat my dad, biar my mum yang urus. Sebab babe, yang jolok serai tu semua Pak I, babe. Ya ke? Yelah. Okay, so ustaz tu tak bagi tahu tau. Kita orang desak. I desak. Memang kita orang desak nak tahu siapa. Sebab I cakap macam ni, point kita orang simple je. Ustaz, kita orang nak tahu. Bukan sebab kita orang nak balas dendam. Tak. Supaya kita orang boleh elak. Sebab kita orang tahu ni memang rapat. Dan kita orang tak nak bermuka-muka. Ustaz cakap lah, dia kata, okay, saya memang tak boleh beritahu. Memang tak boleh. Okay, macam ni. Apa kata awak tuliskan 3 nama dekat atas kertas. Kalau ada, saya cakap ada. Okay, lepas tu memang tulis lah. Ya ada. Okay, betul. And then bila dah tahu tu, kita orang terus assume tak nak jumpa dah, tak nak ni, tak nak tu. Okay. Tapi kan ada satu benda yang sangat kelakar tau, Hafiz. My dad dia ada macam satu pertubuhan. So pertubuhan ni kita orang lah ahli-ahlinya, termasuk family semua lah. Masa nak buat AGM, okay, dekat kawasan taman rumah tu, so semua family ni akan datang. Okay. So kita orang terpaksa berjumpa lagi. Kalau ada orang yang dah lama you tak jumpa, you jumpa dia, you akan greet apa? Weh, lama tak nampak. Ataupun kau okey tak? Kau sihat tak? Okay. Bila jumpa, Azril, lama tak jumpa. Azril sakit ke? Dah. Itu soalan pertama dia tau. Tak adalah, tak sakit pun. Kenapa? Oh, tak adalah, tahannya je. Anis sakit ke? La ilaha illallah. Like macam dia faham tak? Soalan tu macam sebenarnya dia tak sangka pun soalan tu keluar daripada mulut dia, tapi sebab Allah nak tunjuk kat kita orang macam tak, benda yang aku boleh tanya soalan basic kot. Kau sihat ke tak? Tak. Betul. Dan I pandang my sister pandang I, dan my mum pandang I macam motif kau tanya aku sakit ke tak? Sebab ustaz tu dia cakap macam ni tau. Jangan risau. Tak apa, jumpa je. Tak ada bahaya apa semua pun. Cuma macam aware lah. Pintu kunci benda semua kan. Tapi jangan risau. Allah akan tunjuk memang dia lah orangnya. Memang itulah caranya. So kita orang macam, these things happen. Macam tu. Dan kita orang terkejut. Dia tanya satu family kita orang, korang sakit ke? Dia tak cakap kau sihat ke tak tau. So kita orang tu macam, okay, alright. So AGM tu berjalan seperti biasa semualah. Cuma kita orang aware. Macam mata kita orang akan keliling rumah apa semua kan. Keliling rumah, tengok apa yang kau tabur ke tak tabur ke. Okay, lepas tu dah settle benda tu. Ini macam my sister dah okay tau. Dah settle semua lah. Ustaz tu dah sembuhkan apa semua. Sampailah ketika di mana dia cuba untuk menghantar lagi. Tapi sebabkan ustaz tu pulang balik, dia bukan balas. Ustaz tu just hantar balik pada tuannya. Dia macam saya pulangkan balik pada tuannya. Kenapa? Sebab kita nak tengok sama ada siapa yang buat. Boleh jangan balas. Ustaz tu kata kena pulang je balik. Bukan berdendam lah. Tidak berdendam. Tidak ada sifat dendam. Cuma tidak. Pulangkan semula. Kami tak nak, kami tak terima, kamu ambil balik apa hak kamu. Macam tu Ustaz tu kata. Tahu tak, lepas Ustaz tu buat macam tu, Ustaz tu warded seminggu. Kenapa? Ustaz tu yang kena. Maksudnya macam benda tu membalas ke Ustaz tu lah. Kesian lah masa tu. So macam kita orang tak contact Ustaz tu lama. Sebab kita orang kesian kat dia. Sebab dia warded dia teruk. Okay, lepas tu nak jadi cerita, I terjumpa dengan I kan pernah jadi lecturer dulu sekejap. Okay, I jumpa dengan seorang ex-student I. Dan ex-student I jenis yang memang boleh nampak. Boleh nampak and dia boleh tahu.
Tengah borak kan. Lepas tu Bukan Hanan yang student kau ni? bukan. Tiba malah tahu kan. Lelaki. Oh, okay. So bila jumpa kan, tiba-tiba je dia tanya. Family sir pernah kena santau Tiba-tiba Tak, kita student kau ni boleh jangan scary sangat kan? tak? Kita tengah borak pasal benda lain tau. Pasal study. Dia tiba-tiba macam dia pandang lama. Kenapa? Family sir pernah kena santau Sedikit PSA kepada korang-korang. Andai katalah kalau korang boleh nampak sekalipun, boleh tak jangan jadi creepy? Faham tak? Boleh tak kamu jadi manusia normal? Janganlah tiba-tiba macam kamu tanya sir kenapa kena santau ke? Miang boloh Aku macam benda tu jadi manusia normal. Kau conversation tu masuk slow-slow baru kau tanya. Bukan je tiba-tiba pop. Jangan ini communication skills kita bagi kat awak. Okay. Lepas tu aku terpaksa bagi communication skills kepada hijab terbuka. Kesian. Betul. Lepas tu then my student ni dia jenis yang macam boleh nampak macam what happen ketika itu benda semula. I tak tahulah selejit mana. Lepas dia dah tanya, I cerita, tapi I tak cerita siapa. Okay, kemudian kan dia cakap macam ni, sir ada tak gambar family sir? La ilaha illallah. Family the sekali lagi PSA kepada hijab-hijab mata terbuka ni, boleh tak jangan jadi scary sangat. Kau kau chill, slow-slow pelan-pelan. Okay, kemudian Okay, sebelum dia minta gambar tu, dia cakap macam ni, okay, kalau saya tak percaya, saya boleh tahu kan? Okay, kejap. Dia tutup mata. Nak kata macam dia salam I tau. Dia salam I, okay, lepas tu dia tutup mata. And then tiba-tiba dia macam terkejut. Dia kata, oh, dia ternampak saya tengah tengok dia. Dia cakap macam tu. Macam dia sebenarnya nak tahu siapa. Okay, lepas tu dia tutup. Shit. Dia orang tu ternampak. Dia tengah tengok. Dia macam tu lah. Betul. Shit. Lepas tu dia cakap macam ni, okay, so I think you better berjaga-jaga. Sebab bila dia dah tahu siapa yang nampak dia dan siapa yang suruh tengok tu, akan ada something happen. Betul. Maksudnya lepas tu memang kena lagi. Saya ada tak gambar family you, the whole family yang ramai-ramai? Ada. Okay, dalam iPhone phone lah. ada. Dekat dalam Facebook sebenarnya. I download, I macam okay, I tunjuk dia. Tahu tak, dia tunjuk siapa buat, siapa hasut, siapa suruh. Wow, 3 nama dia bagi. And betul. Ya ilah. Tepat. Ini adalah 3 nama yang mak you bagi pada ustaz Ya. tu. I takut tau masa tu I macam berdebar lah. yalah, macam kau stalk live aku ke apa ni? Tapi betul dia tunjuk orang yang tepat. Memang 3-3 itulah dia. Padahal tak kenal pun student kau ni. Dia baru kata, babe, I jadi lecturer masa tu baru 3 bulan. Lepas tu I macam dia takut. Sebab bila dia dah tahu yang dia ni tengok, of course dia tahu I yang bagi tahu kan. Pernah tak dengar astral projection? Pernah dengar. Tapi dan itu ini macam berlaku dalam Insidious punya cerita juga. astral projection. Astral projection macam dia can go out. Roh terkeluar daripada badan, lepas tu kau boleh nampak jasad kau sendiri. Macam tu lah lebih kurang. That's what happened to the student itulah. Tapi student itu dia tak tahu maksud astral projection tu. Dia hanya mengalami benda tu, rupanya ada nama rasa macam tu. So macam I lah yang tahu nama tu. After from that moment, apa sahaja yang berlaku dengan my family, dia yang tolong. Lah? Dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Dia yang tolong. Boleh. Boleh. Tapi budak tu tak sakit pula? Tak. Dia adalah seorang yang pemerhati saja. Pemerhati dan dia boleh. Cuma dia punya konsep bukan hitam, bukan putih. Macam dia tak pakai apa-apa, cuma macam dia ada ability untuk melihat dan membantu halau. Sebab from lepas kakak I kena dan lepas kita orang dah kena juga kan. Tahu tak kita satu family boleh dengar. Dengar lepas tu apa? Macam dengar benda-benda. Adik I boleh nampak. Dengar apa ni? Macam I boleh dengar bunyi anak. Ya ilaha illallah, risaunya. Sabar jap. Satu-satu. Ini bukan angka ke? Ni memang angka betul. Sabar jap. So ini yang the whole family can dengar apa semua ni adalah selepas dah sihat semua? Semua dah macam. Okay, contoh macam badan you tertutup. Okay. Tiba-tiba bila orang hantar dan benda tu ada lubang, which is benda tu dah masuk. Lubang itu tidak akan tertutup lagi. Benda tu keluar tapi dia tidak tertutup. Maksudnya benda-benda lain ni dapat sense. Oh, dia ni pernah kena lah. Dia macam dah ada tanda dah kat situ. Jom kacau dia. Yelah. Tapi yang kalau aku jadi hantu pun aku tak kacau orang yang tak nampak aku. Penat. Tak menghiburkan. Apa dia? Tak menghiburkan. I tak boleh nampak. My sister boleh nampak. I hanya boleh rasa dan dengar. Lepas isu tu kan, benar ikut benda ikut I balik. Ada. Dan I rasa tapi I tak boleh nampak. Itu yang ex-student I tu tolong. Lepas tu my mum pernah kena. Okay, yang ni kelakar sebab lepas yang dan isu nampak
Masa student dah nampak tu kan. Aha. Lepas tu dia kata, sir better beware sebab mungkin dia akan buat benda lain sebab dia dah tahu yang siapa yang cerita kat dia. Okay. Seminggu lepas tu, my mum dengan my sister pergi Langkawi. Okay. My mum dengan my sister kena kat situ. Dia macam apa tahu, my mum terus demam. Okay. And then tak boleh bergerak. Okay. And then perjalanan kat Langkawi tu memang tak happy. So my sister kena jaga my mum. Memang kita orang terus syak orang buat juga. Sebab I dah inform my mum dah. So memang kata tak ada apa kot. Sekali betul. Maksudnya macam betul lah. Orang tu hantar lagi. And then, orang yang sama hantar orang lagi. Orang sama. Kepala otak dia berapa kali kau nak buat ni? Lepas tu kita orang dah tak nak tahu dah sebab apa. Sebab kita orang dah tahu dah memang syaitan. Apa nak tahu lagi. Kan? Okay, tapi seminggu tu, which is beberapa hari sebelum, dia tanya my dad. Lina pergi mana? Dia tanya your dad. My mum pergi mana? Sebab dia kata macam ni, call tak dapat. Bohong. My mum check, mana ada miss call. So dia nak tahu je my mum kat mana. Itu je. Dia nak tahu lokasi. Okay, lepas tu balik warded. My mum warded. Hari pertama doktor check sebab sakit lain. Hari kedua check sakit lain. Hari ketiga check sakit lain. Isunya adalah sakit tu bertukar-tukar. Sebab itulah kakak I terus call I. Kakak I yang tak percaya dan skeptical pada satu ketika ni, yang older sister tu, yang kakak I ni, dia call I, Rin, boleh tak kau tolong kawan kau tengokkan? Sebab memang tak tahu dah ni. Ex-student I ni tengok, dia kata, okay sir, I hope you tabah and I nak you panggil ustaz secepat mungkin. Sebab bukan your mum sahaja, adik you pun tengah kena. Yang younger sister. Padahal my mum kat hospital, kakak I kat hospital, abang ipar I pun kat hospital. I kat Melaka on the way nak pergi hospital. Adik I kat rumah rupanya tengah kena juga. Masa I call kawan student I tu, dia cakap macam ni, your mum telah dipasung. Pasung tu apa? Okay, you tahu tak yang rantai macam rantai anjing tu? Rantai yang collar? Bukan kan, rantai yang besi. Besi besar tebal-tebal tu. Tebal tu. Okay, dia ikat my mum, dia ikat dan dia akan diikat sampai kaki, dan kaki tu dia mangga. Dan hujung mangga tu ada macam bola besi berat. Sebab tu my mum tak boleh jalan. My mum pakai wheelchair tau. Masa tu my mum nak pakai wheelchair dan my mum tak boleh jalan. Okay, I tak percaya. Of course lah, kita kan. Yalah. Okay. And then I cakap dengan dia, can you help? Can you help? Lepas tu dia kata, sebenarnya saya tahu saya tak percaya. Tapi tak apa, I help. Okay, tapi sir, saya hanya boleh bantu buang. Untuk kekal you kena cari ustaz. Sebab I bukan ustaz. I hanya boleh tolong untuk singkirkan je all the besi tu. So the moment dia kata, sir, saya dah buat. Terus my sister call, mama dah okay. Tapi tak kekal. Tak kekal. So habis tu my mum nak discharge, dah okay kan. My mum kata dah tak berat, dah okay, dah boleh jalan. Discharge, sampai rumah my sister pengsan. Sebab pindah ke my sister. La ilaha illallah. Okay, ini paling teruk. My sister, which sister? Younger sister. Okay. Ira. Okay, so Ira kena. Tahu tak, Ira punya dahsyat gila. Dia kejang sampai dia tak sempat nak macam jerit, tapi dia sempat macam nak bagi tahu my mum by text kot sebelum dia kejang. Ma, tolong adik. My mum terus berlari masuk bilik, which is dah discharge kan. Lari masuk bilik, my sister kejang, muka dia merah menyala. Merah menyala. Macam orang tak boleh bernafas. My mum terus call ustaz. Ustaz tu datang dari Putrajaya sampai berubah. Ustaz tu, adik tengah baring, ustaz tu masuk je bilik, ustaz tu pandang macam ni. Astaghfirullahalazim. Dekat bilik tu. Okay. Pada masa yang sama ustaz tu tengah berubat, I call my ex-student. Sebab I nak tahu apa benda. Tahu tak dia cakap apa? Sir, ada benda tengah bergayut dekat kepala adik sir. Dia cengkam pakai tangan dengan kaki dekat kepala adik sir supaya meletup. Dia so basically macam kepala dia muka dia merah tu sebab dia macam ada tekanan kat muka. I tak cerita tau kat my student tu apa berlaku pada adik I. Dia yang bagi tahu. Shit. Ada benda dia macam tengah bertenggik dekat atas kepala adik I, kaki dengan tangan tengah tekan kepala. Macam tu. Sebab tu adik I tak boleh bergerak dan kepala dia nak pecah. So ustaz tengah buat, pada masa sama I tengah tanya, lepas tu kira macam sama-samalah ni macam tu kan. So adik I muntah tanpa keluar apa-apa, tapi adik I punya muntah tu macam memang muntah. Tapi tak keluar apa-apa. Muntah angin lah. After that okay.
So dia muntah angin memang tak keluar apa-apa. Atuk I datang buat pulih rumah. Pulih rumah tu apa? Maksudnya pagarkan rumah. Okay. Tahu tak dekat bilik atas, atuk I cakap banyak sangat benda yang dihantar. Rupanya yang hantar ni dia tak tahu pun yang mana satu yang berjaya. So dia keep on hantar. So berkumpul banyak kat atas tu. Patutlah pukul 3 pagi je kita orang memang akan dengar macam orang bergaduh kat atas. Almari jatuh, tumbuk dinding. Tapi bila naik atas tak ada apa-apa. So macam rupanya benda tu memang dah berkampung kat atas tu. Sampailah memang kita orang panggil ustaz untuk keluarkan semua benda tu. So sebelum pagar, keluar dulu baru pagar balik. Teruk tau, teruk. Sampaikan macam yang, kan my sister yang kena cengkang kepala apa semua tu kan. Dekat rumah sampai peti sambar dekat kita orang punya pintu pagar. Tapi tak boleh masuk sebab time tu hujan lah. Peti sambar depan pagar. Tapi tak boleh masuk sebab dah pagar rumah. Memang teruk sebab masa tu memang perkara yang jadi kat kita orang memang tak cerita dengan siapa-siapa pun sebab takut orang tak percaya. Yelah. Sebab you tengoklah I jenis yang macam very happy go lucky, very yang macam tengok you pun macam selalu pergi singgah zoo. Nampak je. Nampak je. Zouk tu apa? Okay. Lepas tu macam tu lah. Zouk pun ada lagi ke tak sekarang ni? Aku tak tahu lah. Tak adalah, kita orang budak-budak baik. Kita baik lah. Kita pergi yang mamak depan. Okay. Lepas tu dia jadi macam bila dia ni dah tahu yang kita orang dah tahu, dia macam nak menegakkan yang macam tak ada aku tak takkanlah aku nak buat kat anak saudara aku sayang anak saudara. The thing is dia tak nak buat kat my sister pun, dia nak buat kat my mum. Betul lah dia tak nak buat kat my sister, betul. Tak salah pun. Tapi dia bersumpah, dia cakap dia tak nak buat my sister. Betul, tapi kau nak buat kat mak aku. Tapi tempias kena kat my sister. Tahu tak, dia tak tahu pun kena kat my sister. Tu yang cakap tadi, dia hantar benda dia tak tahu apa yang berjaya, sebab tu dia tanya, sakit ke? Dia tak tahu siapa yang sakit. Sebab kita orang memang tutup the whole story. Dia tak tahu pun siapa. Tiba-tiba dia tahu dah sihat je. Tapi yang paling penting kat sini, sewaktu you all masih lagi berbaik-baik tu apa semua, dia memang sayang you all anak-anak buah lah. So kalau anda kata agaknya lah kalau dia tahu benda tu terkena dekat orang yang dia sayang, agaknya dia tak buat dah kot. Ya, sebab tu dia stop. Oh ya ke? Dia dah tahu lah. Dia dah tahu anak buah yang kena, sebab tu dia stop. Tapi memang dia orang tak suka my mum. Dia tak suka my mum daripada dulu. Because my mum tak bertudung dulu. Itu je sebabnya. Oh, okay. Tapi sekarang my mum dah bertudung. So maka dengan itu engkau menjadi penghukum lah. Ya. Penghukum dengan menjadi syirik macam tu. Ya. Sebab tu kadang-kadang macam you pelik tak? Macam sebab yang buat ni dah pergi umrah, ngaji tak tinggal, semayang kat masjid. You faham tak? Lepas tu syirik. So what's the point? Apa pointnya? Itu macam I pelik tau. Sebab kalau nak kata macam tanta dia dah bertaubat. No, I tak pernah maafkan. So maksudnya memang kau ada masalah dengan aku ni. Pernah satu ketika dia memanggil family kita orang untuk macam makan petang dekat rumah dia. Takutnya tak nak lah. Itu adalah first reaction I. Bapak tak nak lah. Itu adalah first reaction I tau. Which is dia nak clear up things kononnya macam tu lah. Okay. And then my mum tanya ustaz sebab my dad nak pergi. Of course. Yelah. My mum tak nak pergi. Tapi my mum tanya ustaz sebab kalau tak pergi apa rupa macam tu lah. And then kita orang tak nak pergi. So kita orang anak-anak memang tak nak pergi. Padahal sebenarnya rapat tau. Tapi kita tak nak. Okay, lepas tu ustaz cakap macam ni. Pergi tapi jangan makan apa-apa. Lepas tu mak saya cakap lah, how come? Mestilah kena minum, kena makan, jamah kan. So okay macam ni, saya bagi ayat. So ustaz tu bagi ayat. Okay, so pergi. Dia bijak tau. Dia buat favourite food my dad. Okay, macam kodok, teh tarik, and then jamah, my mum makan sebiji dan minum. Okay. My mum sambil baca lah apa ustaz tu bagi ayat kan. Balik, turun daripada bukit rumah dia, my mum cakap, bang berhenti jap. My mum buka je pintu, tak sempat pergi toilet, my mum terus muntah kat situ juga, dan muntah tu semua hitam. La ilaha illallah. Yalah. Apa benda Oh sebab dia nak lagi spesifik. Kalau tidak terkena kat anak-anak buah yang dia sayang. So on that moment memang terus I cakap dengan my mum, cut off tu dah. Aku tak sanggup dah. Bapa I masa anak dia kahwin, dia jemput family kita orang. Jap. Sabar jap. Bapak kau masa anak dia kahwin. Anak yang mana ni? Bapa I pergi anak dia kahwin. Okay. Okay. Bapa I pergi seorang. Kita tak nak pergi dah. Ni sebab semua insiden dah berlaku. Okay. Bapak I pergi. Dia tanya, mana Nina dengan anak-anak? Ni lah. Oh, dia tak nak datang sebab yelah ustaz tak kasih datang sebab yelah kau kan berumur dengan kita orang. Bapak I memang tena diet macam tu. Dia datang rumah tau.
Yang dia minta maaf tu, datang rumah. Insiden cekodok tu bukan sesi meminta maaf. Bukan. Nak clarify things yang pasal isu lain. Kan cakap tadi penceraian, perhubungan anak semua tu. Clarify things tu. Itu. Lepas tu datang minta maaf tu insiden. Bila bapa I dah bagi tahu yang kau bohong dengan kita orang tu, dia datang rumah. Masa tu kita orang tahu dia nak datang, kita semua tak balik rumah. Kita orang duduk rumah jiran depan. Lepas tu I dekat mall, duduk kat mall. Lepas tu sebab mama kata jangan balik. Okay, dia datang rumah menangis-nangis dekat my dad. Aku tak buat. Takkan aku nak buat anak saudara aku. Tu dia tahu. Kat situ dia tahu. So from that moment kita orang terus macam cut off. I have a feeling that this is your first time telling this story. Family I minta untuk rahsiakan dan sebenarnya my family tak tahu tengah cerita ni. Tapi kenapa kejap. Kenapa family you tak bagi you cerita? Atas sebab apa? Keselamatan ke apa? Keselamatan satu. Satu lagi sebab masa tu my family, my dad dengan my mom masih bersama kan. Dan ini family punya issue. Dan yang buat pun family. At this moment I rasa benda ni dah lebih 1 dekad pun. And it's an awareness untuk orang luar juga. Sebab tak semua sakit adalah normal. Ada sakit yang dibuat orang. Jujurnya I cakap lah, sekarang ni kita orang dah tak ada saudara. Cumanya saudara yang jadi saudara kita adalah kawan-kawan baik. And at the moment I cerita ni pun, of course I rasa memang diorang akan tengok. Semacam I dapat rasa mereka akan tonton sebab yes, dalam family tu memang diorang ada yang meminati you. Oh ya ke? That's why I aware untuk bercerita hari ni. I yakin I akan dimarah. Oleh? My mom lah, of course. Kenapa kau cerita pasal semua. Tapi marah-marah yang marah macam mana? Sebenarnya dia macam ni tau. Aku risau ni bagi pihak kau ni. Aku pula takut kau kena marah mak kau ni. Tak adalah. Setan lah dia ni. Aku cuak. Tak, dia macam ni. My mom dia sebenarnya ada satu side yang memang dia nak sangat cerita ni tersebar. Tapi at the moment dia macam dia takut sangat. Sebab dia takut anak-anak dia kena. Tapi disebabkan macam family tu dah dapat apa yang dia nak, which is dia nak family my mom and dad bercerai. Jadi tidak ada apa-apa lagi macam isu nak macam takkan kau nak buat lagi ke apa, tak ada. Sebab dia dah dapat apa yang dia nak. Itu je. I dah bersedia dengan the consequences, which is kita pun takkan lah kita tak kosong dik. Cumanya macam peluru lagi laju dari santau.